على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى فضلا بالفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دولة الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat Allah, kurnia Allah, kita dapat sembahyang berjemaah dan kita dapat duduk dalam perkara ibadah ilmu Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kedudukan kita dalam ibadah pada Allah, hadza fadlullah, ini suatu kurnia dari Allah. Imam As-Sabaqi rahimahullah taala menyatakan la syazk, tidak syak lagi bila seseorang itu duduk dalam perkara ibadah, yakni Allah Subhanahu wa taala panjang umur dia, lalu kedudukan dia dalam ibadah pada Allah, tidak syak lagi. Iman As-Sabaqi mengatakan hadza fadlullah, ini suatu kurnia Allah, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba-Nya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Al-faslu al-awwal fi syarh at-ta'am. Al-faslu al-awwal fi syarh at-ta'am. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan buruknya makan. Qala musannif rahimahullahu taala, dalam kitab ini dia nakal Imam Ghazali Syekh bersama Fadimbani berkaitan dengan buruknya makan. Kalau malam Jumaat baru ni cerita berkaitan dengan syurut ta'am juga yang dinakal oleh para ulama. Mereka mengambil iaitu dalam kitab-kitab mereka bahar-bahar, tapi di hujung-hujung mereka akan ambil ubat. Mereka akan cover ubat dalam kita beribadah, dia kena ada ubat. Maka ubat diletak di belakang sekali. Maknanya di saat kita ada ilmu fiqh, ilmu tauhid, kita kena ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu nak catah, nak kerak, iaitu penyakit-penyakit rohani yang timbul dalam diri
mana-mana yang tidak berubahnya. Itu sebab itu Imam Ghazali sebut dalam kitab ini. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, adapun syarrut ta'am, yakni sangat gemar kepada makan dan melebih kenyang daripada adab dan membanyak pada makanan, maka iaitu dicela oleh syarak, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hei anak Adam, wahai anak Adam, ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid, dan makanlah olehmu akan makanan, dan minumlah olehmu akan minuman, dan jangan kamu berlebih-lebihan pada makanan dan minum itu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala bahawasanya tiada kasih akan orang yang berlebihan pada makan dan minum. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam kitab ini menceritakan bahawasanya perkara salah satu penyakit rohani. Penyakit rohani ialah buruknya, yakni suka makan. Makan itu tak jadi masalah, yang juga ulama sebut dalam kitab Jam'ul Jawami' al-Musannifat. Tetapi yang berlebihan itu tak boleh. Yang berlebihan itu dilarang oleh Allah dan Rasul, kerana perbuatan itu dia melanggar aturan yang diaturkan oleh Rasulullah SAW. Baik itulah orang-orang berbahasa Eropah, dia menyatakan dah bahkan dia beramal, perbuatan ini dia sudah beramal, yang mana dia mengikut ajaran Islam, yakni sunnah Nabi SAW. Dia orang kafir, tapi dia ikut sunnah Nabi. Salah satunya berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan makan dan minum. Oh, dia kata memang hebat, memang hebat. Tu memang hebat. Sunnah umat Islam ni yang dibawa oleh Rasulnya memang hebat. Sebab Rasulullah ajar belaka perkara yang berkaitan dengan makanan. Baik itulah Nabi SAW itu, Syekh Abdul Samad Al-Limbani dibuat mari dalam kitab ini, dia dah satu dalil surah Al-A'raf itu, hei anak Adam, ambillah kamu perhiasan, iaitu pada di sisi masjid, perhiasan yang mana dalam kamu nak membuat sesuatu ibadah pada Allah, ambillah di rumah Allah, perhiaskan diri kamu itu, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makan olehmu dan minum olehmu. Sebab itulah juga disebut kulu washrabu, makan olehmu dan minum olehmu, tapi wala tusrifu, yang kita telah sebut dah sebelum ini, yang mana para ulama mufassirin menyatakan, kalau dikata kulu washrabu innahu la yuhibbul musrifin, dah memada'idah. Tapi disebut juga wala tusrifun, jangan kamu. Tegahan ini menunjukkan bahawasanya la itu lil mudarrah. Yang kita telah sebut dah, iaitu la ni banyak jenis juga. La ni dengan nafi, nahi. La dalam bahasa Arab ni la ni jadi banyak jenis. La di sini dengan la lil mudarrah. Mudarrah maknanya dia bukan setakat memberi mudarat di dunia maupun di akhirat. Sebab apa? Kemudaratan itu dia punca daripada dia di atas dunia lagi. Mana? Kesalahan ibadah. Iaitu payah buat ibadah. Luqmanul Hakim al-Iman dalam kitab iaitu tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan, sifat Luqmanul Hakim rajulan salihan zatal ibadah. Zatal ibadah. Sebab apa dikatakan zatal ibadah? Dan dia dengan sendiri seorang lelaki yang soleh, Luqmanul Hakim ni. Dia orang yang Naubah, yang lahir kalau di belah Sudan, dia belah Sudan itulah. Tu. Tapi dia orang soleh, dia orang waliullah yang hebat.
Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia ilmu hikmah. Salah satunya zadul ibadah. Para ulama menyatakan zadul ibadah di situ kuatnya ibadah mereka, kuatnya ibadah Luqmanul Hakim, kerana mereka letak tiga perkara di hadapan mereka. Itu disebut oleh para ulama lah. Tu apa? Rabb awal maut qalilul akl. Itu dia letak Tuhan di hadapannya. Dia letak Allah sebagai Tuhan di hadapannya, dan dia letak kematian di hadapannya, dan dia mengurangkan akan makan. Itu Luqmanul Hakim yang digelar sebagai zadul ibadah, kuatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Luqmanul Hakim, salah satu dia kuat ibadah, letak Allah Subhanahu wa taala di hadapan. Maknanya bila seorang mukmin ni bila letak Tuhan di hadapan, Allah sebagai Tuhan, dia nak buat kerja-kerja nak khianat dia berani. Kalau dia bersyarikat, dia bisnes sesama dia, nak khianat di antara satu sama lain tak berani. Dia fikir Allah Taala Maha lihat, Allah Taala mendengar ni perbuatan khianat aku ni. Dia tahu Allah sedang memati dia. Dan al-maut, kematian. Kerana orang mukmin, salah satu ciri orang mukmin disuruh diletak sifat al-maut, iaitu apa maut, iaitu zikrul maut, mengingati kematian. Orang mukmin ni bila dia nak buat perbuatan-perbuatan yang menyalahi perintah Allah, syariat Allah, dia akan fikir, aku ni buat maksiat macam bagaimana kalau Allah Taala mati selalu ketika buat ibadah ataupun dan bertaubat, macam mana? Bagaimana kalau kehidupan kita salah menyalahi syariat Allah, bagaimana Allah Taala mati? Allah Taala mati ketika itu. Bagaimana masuk dalam kubur? Bagaimana nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka diletak kematian di hadapan. Dan begitu juga qalilul sedikit iaitu sedikit makan. Kerana makan ini dia boleh memberi corak kehidupan seseorang dalam membentuk ibadah ataupun membentuk syakhsiyah akhlak seseorang. Makan itu, makanan dan minuman, makanan sekali ini minuman lah. Berapa hari ini kajian kata kita lihat, salah satu kajian NGO Islam, dia buat kajian, dia kata berbeza dengan orang dulu. Itu perubahan orang dulu dengan kanak-kanak dulu dengan kanak-kanak sekarang. Orang-orang sekarang perubahan macam mana. Dia salah satunya dia buat kajian, iaitu salah satunya punca daripada makanan. Makanan pergaulan itu satu hal dah. Salah satunya makanan. Kerana makanan ini dia boleh mencorak asbab musabbab, dia boleh mencorak seseorang itu jadi akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Na'udzubillah min zalik. Betul Luqmanul Hakim dia berkata, bila kamu pada hidangan makanan, hendaklah kamu jaga perangai kamu. Sebab apa dia kata begitu? Apabila kamu berhadapan dengan makanan, maka hendaklah kamu jaga perangai kamu, yakni akhlak seseorang itu duduk pada makanan. Duduk pada makanan, yakni ketika dia lapar, bagaimana kelakuan dia. Itu duduk situ. Itu mari. Sebab itulah bila bulan Ramadan dikatakan bulan itu sab'an lil aql, sabar di atas makanan. Kadang-kadang bila dia berpuasa di bulan Ramadan, sehingga bila Allah Ta'ala uji berkaitan dengan makanan, tak boleh makan dan minum, maka bagaimana bentuk ibadah dia. Di situ boleh melihat. Kadang-kadang dia buat semalah buat ibadah, memang dah letih bila makan, tak minum ni. Tapi kata ulama, lihat kepada ibadah dia macam mana ketika itu. Jadi sebab itulah makanan ini para ulama menyatakan dia salah satu punca rosak jasmani dan rohani. Itu makanan, maksudnya makan yang melampau lah. Nak kena penyakit tu, nak ditakdir tu Allah Ta'ala semua. Tu berusaha, ada orang dia jaga-jaga sungguh, tak mau makan ini, makan ini.
dan ditakdir oleh Allah, Allah Ta'ala nak bagi kena juga. Cuma kita disuruh usaha. Soal nak kena tu Allah Ta'ala nak uji. Tu kadang-kadang dia kata, oh saya ikut aturan sunnah Nabi, peraturan begini, mungkin juga saya nyakit, kolesterol saya tinggi macam tu juga. Ini macam mana? Tak boleh kata begitu. Ada seorang Allah, dia kata saya duduk dengar lama dah, ustaz-ustaz duduk mengajar mana-mana masjid, dah kira lah lama dah saya duduk dengar benda gini. Tapi saya ikutlah peraturan sunnah Nabi, saya cantik sesa begini-begini. Tapi tengok saya, kecil manis ada, jauh tinggi ada saya. Kadang-kadang kena molek darah rendah, kena molek kolesterol tidak stabil. Penyakit kadang-kadang lemah tubuh lah. Tu tak boleh, tak boleh kata begitu. Allah Subhanahu Wa Taala buat suatu ni bagi kita kena ingat, dunia kehidupan yang kita duduk sekarang ni, dunia darul bala. Dunia yang kita duduk ni darul ujian. Dia bila negeri ujian ni Allah Taala ujilah. Sehat Allah Taala uji, sakit pun Allah Taala uji. Tapi Al-Imam An-Nawawi menyatakan kebanyakan manusia dia mengetahui sakit itu ujian. Sakit itu ujian. Dia tahu, sebab salah makan ni, sakit habis ni. Bila sakit baru dia nampak ujian. Sebenarnya musibatul akbar, musibah yang sangat besar kepada manusia, kata Al-Imam Fudail rahimahullah taala, ialah musibah sihat. Sihat, Allah beri sihat, dia tak nampak itu ujian. Dia nampak sebab makan ni lah. Tu awak duk amal sunnah Nabi, duk makan begini, awak duk penyakit begini. Saya ni dak amal dia sunnah Nabi, saya tahu saya baca bismillah je. Tu kadang-kadang you pelekeh ada juga begitu. Ada. Tapi dia dah nampak, sedangkan sehat, senang, kaya itu adalah ujian Allah. Allah Ta'ala nak sihat, nak tengok pula kesihatan dia itu ke arah mana dia ibadah kepada Allah. Sepatutnya kesihatan dia tak ada penyakit apa-apa, sepatutnya dia lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata para ulama, kebanyakan manusia guru, iaitu maknanya rurura, yakni terpedaya situ, tipu daya situ. Banyaklah disebut. Bahkan kita hikam Imam Ibn Athaillah pun ada sebutlah kita hikam. Apa lagi kitab atas pada hikam lagi, kita hikam itu Darun Nafis. Kitab Darun Nafis pun ada sebut tipu-tipu daya dalam bentuk ibadah. Iaitu salah satunya mengutamakan yang sunat dan meremehkan yang fardu. Hak fardu hak barang, hak sunat sungguh. Itu melekeh. Contohnya di puasa sunat, patut sembahyang zuhur lewat. Tu puasa sunat comel dah, tapi sembahyang fardu lewat nak habis dah. Sebab apa? Saya puasa hari ni. Itu setengah tipu daya. Itu yang disebut oleh Syekh Ibn Athaillah. Begitu juga dengan tipu daya, iaitulah kesihatan. Dalam kesihatan, dia nampak saya sihat tu. Sebenarnya itu tipu daya. Tapi kalau kesihatan dia, Allah beri kesihatan pada dia rajin buat ibadah, dia buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu anugerah Allah. Maka itu baru dia dikatakan sedar daripada ujian Allah. Tapi kebanyakan orang nampak iaitu sakit, beginilah sebagai ujian. Sebenarnya semua dalam kehidupan kita, sehat, sakit, apa lagi, miskin, apa lagi, kaya, semua ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kehidupan dunia adalah dhaman. Dhaman ni ialah pinjaman. Iaitu pinjaman. Dia itu pinjaman hatu, itu sebagai pinjaman. Tu ulama dhaman ni asalnya orang buat pinjaman, bank buat pinjaman itu perkataan dhaman. Ulama bahas dalam kitab-kitab fiqh berkaitan dengan perbahasan muamalah pinjaman ni dhaman orang panggil. Jadi dhaman ini ulama letak kepada kita, kepada manusia. Mana? Sebab
Allah Subhanahu Wa Taala beri suatu pinjaman kepada kita, makan, minum, sehat, susah, apa lagi, anggota badan kita sendiri semua dorman. Suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan pulang balik. Sebab tu di hari kiamat kelak Allah Taala akan tanya satu persatu. Tu kalaulah ia bukan dorman daripada Allah, itu Allah Taala tak akan tu dia akan tanya. Tapi oleh kerana dorman, Allah SWT beri pinjaman, beri amanah, menjaga. Tapi mu kena bayar. Bayar Allah Taala tak suruh apa, tapi Allah Taala suruh kita buat ibadah kepada Allah, kepadanya sebagai Tuhannya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu taala. Jadi sebab itulah makanlah, minumlah, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah tapi jangan melampau, sesungguhnya Allah Taala tidak suka perkara yang melampau. Syahdanun, tambahan kata, sayugianya hendaklah engkau kurang akan makan dan minum itu sekira-kira jangan sangat kenyang, kerana yang demikian itu dituntut oleh syarak dan dipuji akan dia akan sedikit makan tu oleh syarak, yakni Allah dan Rasul. Kerana sabda Nabi SAW, ma min amalin ahabbu ila Allah Ta'ala min ju'in wa atshin. Artinya tiada daripada amal yang lebih sekasih pada Allah daripada lapar dan dahaga. Yani maknanya tidak ada sesuatu amalan yang sangat dikasih oleh Allah, iaitu bila lapar dan dahaga. Maksudnya orang panggil tak terlampau kenyang lah. Lapar, kalau lapar dengan dahaga, tu tak boleh juga jadi ganggu ibadah. Sebab itulah Rasulullah kata, bila kamu nak sembahyang, bila mari sesuatu dah lapar, maka hendaklah kamu hadap dulu makanan, kerana takut mengganggu kamu kalau nak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah maksudnya mengurangkan, maknanya jangan makan melampau dan jangan minum yang berlebihan. Tak boleh, kerana perbuatan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kadang-kadang terawih misal kata, makan yang melampau, makan balas dendam, asal terawih boleh 20, asal terawih boleh 8, asal terawih boleh 16 ke 4 ke, ataupun hak jenis ada dan terawih boleh 2, ikutlah, tak kira nak buat berapa pun. Kadang-kadang bila dibalas dendam tak boleh buat langsung terawih, tak boleh buat langsung. Tu duk main, kau kenyangnya tak boleh nak menyawa, sebab makan melampau. Jadi itu yang disebut oleh para ulama. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan, dibahaskan oleh para ulama, khususnya Imam Nawawi, dalam kita makan dan minum mesti kita lihat suatu keberkatan. Keberkatan itu ada ke tak pada makanan? Nak makan apa-apa dipersilakan, selagi perkara itu halal, tayyibah, mesti halal dan tayyibah. Tayyibah itu lihat ada keberkatan ke tak. Rasulullah SAW sebut dalam jelas dalam hadis Nabi SAW, seperti mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah SAW ya'kulu bi thalathati asabi' fa idza farara la'iqaha. Rawahu Muslim. Yang mana Ka'ab bin Malik menceritakan, ini nak cerita ada keberkatan, mana kita kena cek dalam kita makan dan minum ni, kita buat ke tak perkara yang mendatang keberkatan. Hak bismillah tu memang masyhur lah, hak tu tak lari dah, bismillah mendatang keberkatan tu. Seperti mana disebut Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik menceritakan, saya melihat ra'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW makan dengan menggunakan jari, 3 jari, dan bila sudah selesai makan, la'iqaha, maka beliau memakan sisa, iaitu yang melekat pada jari-jarinya. Rasulullah makan begitu. Maknanya Rasulullah jilat jari-jari dia ni, 3 jari ke dah kira kita nak makan ikut sunnah Nabi makan 3 jari. Tapi kalau tak mau makan 3 jari, nak makan hot 5 jari pun dipersilakan, tak masalah. Kiralah. Yang penting kalau nak cepat, ikut sunnah Nabi 3 jari. 3 jari ni, ujung ni, jari ibu, jari telunjuk, jari tengah, 3 jari begini.
ikut sunnah Nabi. Tu. Tapi kalau nak derahkan dia, dia nak makan 5 jari, ada ke tak buat, iaitu Rasulullah akan buat, iaitu akan menghabiskan hak sisa-sisa makanan pada tak jari dia tu, la'iqaha, Rasulullah jilat jari-jari dia tu. Tu itu mendatang keberkatan. Tu. Tapi bila perbuatan orang buat, dia tu biasanya tak cukup makan, tak cukup kali tu. Siapa jilat-jilat jari, siapa tengok. Masyarakat kadang-kadang setengah-setengah tu lah, bukan semua. Dia kata itu tak cukup kali. Dia tidak macam-macam lah. Inilah dikatakan sunnah Nabi SAW. Bila kita beramal sunnah Nabi SAW, inilah dikatakan sebagai hadis yang kita baca dah pada hari Rabu baru ni. Iaitu inna di bada'u raghiban fayarji'u raghiban fatuba lil ghurabai alladhi yuslihu ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Sungguhnya Islam itu datang daripada dagang dan dia akan kembali pada dagang, maka bertuahlah orang yang dagang, bertuahlah orang yang dagang ini, yakni kerana Islam lah dia dianggap sebagai asing. Peliklah, apa dia jilat jari ni, sedangkan kita amal sunnah Nabi SAW. Apa lagi kita buat sunnah-sunnah Nabi. Maka bila kita buat begitu, orang tengok pelik. Maka ketika itu beruntung kata Rasulullah SAW, alladhi yuslihu ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Ialah orang yang memperbetulkan jalanku selepas dirosok oleh orang-orang yang selepasku. Sebab orang yang nak merosok sunnah Nabi, jalan Nabi, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ni sentiasa wujud. Bukan di zaman Rasulullah saja, bahkan di zaman sekarang pun akan ada golongan yang nak merosok syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, termasuk sunnah Nabi SAW. Maka siapa lagi kalau bukan kita? Maka sudah tentulah kita kena ambil bahagian, iaitu mengamalkan syariat Allah dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Walaupun orang pandang, dia ni duk jilat jari ni, tu kadang-kadang setengah-setengah, bukan semua. Kadang-kadang setengah-setengah tu tak kira lah sunnah-sunnah apa pun. Dia ni kuat pergi surah, sakit-sakit situ juga. Tu kuat di masjid. Saya ni masjid kurang, bukan saya nak cakap besar Ustaz. Dia ada seorang Allah tu. Saya ni pergi juga masjid surah ni, tapi tak selalu orang macam orang tu. Dia ni cakap ala tu sikit, ala tu, mudah Allah Subhanahu Taala berilah hidayah pada dia. Ni ada seorang Allah tu. Tapi saya tengok hak tu kadang-kadang hak pergi surah, minta maaf kan saya nak pelekeh ni. Tapi dia tengok duk sakit, orang ni sakit begitu, tengok. Tu. Bila orang mengamalkan sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi SAW, macam-macam lah. Dia anggap lekeh lah, gini lah. Tu maka bertuah ketika itu. Itulah Jabir radhiyallahu anhu menyatakan juga anna Rasulullah SAW amara bil'aqil asabi' was-sufah. Faqala innakum la tadru fi ayyi ta'abikum al-barakah. Rawahu Muslim. Begitu juga Jabir, seorang sahabat Nabi SAW yang hebat, jiwa pahlawan. Ketika budak lagi, dia sudah nak pergi hayya al-jihad bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tegah dia. Rasulullah ketemu, awak jangan begitu, awak jaga ibu awak. Dia ikut ayah dia. Tapi ayah dia Abdullah, Jabir bin Abdullah, mati di medan perang. Abdullah mati di medan perang bersama di kalangan para sahabat lain. Jadi Jabir ni menceritakan dia selalu bersama dengan Rasulullah. Dia kata apa? Amara telah menyuruh oleh Rasulullah SAW membersih sisa-sisa makanan yang melekat pada jari-jari dan as-sufah, iaitu suhfah, yakni pada piring, pada pinggang-pinggang. Tu pada pinggang-pinggang. Serta beliau bersabda, innakum la tadru fi ayyi ta'amikum al-barakah. Iaitu sesungguhnya kamu sekalian, kamu semua tidak tahu, kamu tidak tahu pada bahagian manakah daripada makananmu itu yang mendatang ataupun yang mengandungi keberkatan. Itu pada makanan kita tu, duduk dalam pinggang tu, tak kira minuman ke yang duduk dalam cawang tu, Rasulullah menyatakan
Rasulullah suruh Jabir dan begitu juga di kalangan para sahabat, termasuklah kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, iaitu membersih jari-jari itu. Hak makan mana jilatlah. Apa habis sisa-sisa makanan tu. Dan bukan itu saja, termasuk juga pada makanan, pada dalam bekas tu, dalam pinggan tu. Jangan membazir dalam makanan tu, dalam tu. Sebab tu Rasulullah suruh ambil daripada tepi dulu. Rasulullah bila nak makan sesuatu, kamu ambil daripada tepi, supaya ia tidak membazir. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menegaskan, innakum la tadru fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kamu tak tahu hak mana satu makanan hak membawa keberkatan. Itu yang disebut Rasulullah. Sebab itulah kena bersih belaka. Makanan ni bila dalam pinggan ke minuman ke, kena bersih belaka. Itu yang diajar Rasulullah, kerana setiap makanan itu mendatang keberkatan. Tapi jangan awak jatuh. Kalau awak jatuh tu disebut oleh Rasulullah SAW, syaitan ni dia sentiasa menunggu. Dia menunggu makanan awak jatuh tu. Tapi kalau kita ambil makanan jatuh tu, kita bagi kepada niat kepada binatang, ayam, itik ke, ada kira niat pada benda lain, maka tak jadi masalah. Niat. Tapi pada awalnya jangan membazir. Itu tujuan dia makan tu, dia kata membazir. Dia kata tak apalah, tak apa, kita buang, kita buang, kita tak habis makan, tak apa, kita buang. Tapi niat untuk makhluk lain makan, tak boleh. Sebab pada awalnya dia merosok dah. Dia dah betul dah pada asal, iaitu membazir. Sedangkan Rasulullah kata, kalau dalam makanan mungkin ambil daripada tepi dulu. Jangan gaul seperti sesengah kaum India, dia ramah habis ni. Tu Rasulullah ajar ambil daripada tepi dulu. Tu Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, iaitu qalilan. Yakni qalilan fi safah. Ini apa maksud qalilan? Yakni kamu ambil sedikit, iaitu ambil sikit-sikit. Maknanya tak cukup menambah balik. Ambil sikit-sikit dulu, tak cukup menambah balik. Ni mari orang jepuk pergi jamuan, kadang-kadang pergi kenduri orang, nampak daging banyak dalam dalam bekas orang, macam-macam. Ambil kadang-kadang, ambil sungguh, ambil sehingga membazir kadang-kadang. Ini tak boleh. Ini perbuatan tu bukan dia khianat kepada Allah saja, khianat kepada tuan rumah itu sendiri. Itu banyak. Lepas tu disebut dalam kitab-kitab yang lain, mengkhianati tuan rumah sebagai tuan rumah ni banyak perkara jugalah. Di antaranya orang jepuk kita, itu sampai hadis Rasulullah juga. Orang jepuk kita pergi jepuk orang lain. Tu tak boleh. Melainkan ahli keluarga itu sendiri. Dia jepuk kita bawa ahli keluarga kita, sebab dia duduk bersama dengan dalam rumah kita, itu dia boleh. Tapi orang jepuk kita panggil kawan kita, mai pergi makan jamuan situ, tak boleh. Boleh illa biizni, boleh nak pergi pun, tapi kena minta izin. Itu yang disebut oleh ulama. Maka begitu juga berkaitan dengan makanan ini, yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan apa lagi yang disebut oleh mendatang keberkatan ialah bernafas, khususnya dalam minum air. Itu itulah bila dalam minuman setengah disebut oleh para ulama, Rasulullah, para sahabat, dia ambil air, ambil sedikit. Misalnya kita nak ambil air banyak, tak masalah. Kita pergi kedai, bukan kita kata saya nak air separuh je, kerana saya ikut sunnah Nabi SAW. Contohnya lah, gitu. Dokar kita nak kata begitu, sudah tentulah tuan kedai dia akan bagi penuh, kerana berbetulan dengan harga yang telah ditetapkan dia tu. Dokar nak bagi separuh, maka ketika itulah kita kena mengamal sunnah Nabi SAW, jangan bernafas. Kerana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yatanaffasa fil syarab wa thalatha. Rasulullah SAW bila minum bernafas 3 kali. Bernafas 3 kali. Ada orang hamba Allah tu, di masjid mana tak ingat lah, ada seorang masjid lah, dia kata Rasulullah bila minum air, dia bernafas 3 kali. Jadi kita mengikut sunnah Nabi kena bernafas 3 kali. Jadi ada seorang hamba Allah tu, saya pun tak tahu juga, tapi kita bila ngaji sikit sebanyak berkaitan dengan hadis ni,
rupanya ada pandangan yang disyarah oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyatakan kana yatanaffasa fil syarab was salat, yakni mutanaffasa, iaitu yatanaffasa kharijul ina. Bernafas 3 kali itu bukan nafas ketika minum, itu makruh. Kita minum air, kita nafas dalam air, makruh. Itu perlu diperbetulkan. Ada setengah kadang-kadang diwak syarah, diwak perbahasan hadis itu. Tak boleh, itu salah. Imam An-Nawawi menegaskan iaitu yang dimaksudkan bernafas di situ yakni yatanaffasa kharijal ina, bernafas di luar cawang itu sendiri. Dia minum air, maka bila dia minum air, minum, lepas tu nafas 3 kali. Tarik nafas dulu 3 kali. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, seperti mana diperbahaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Begitu banyak berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Sebab itulah kita sekurang-kurangnya kita dapat ikut sikit, boleh ikut banyak, alhamdulillah. Boleh ikut sedikit sebanyak sunnah Nabi hak bismillah tu, baca auzubillah tu dah lari dah. Hak sunnah Nabi hak lain tu boleh ikut mittiba'i, tapi dalam hati mittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut iktibar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah yang kita dikatakan menghidup sunnah Nabi SAW, yang ketika ma'afsadan nas, ketika manusia ramai yang merosakkan sunnah Nabi SAW, yang memperlekehkan sunnah Nabi SAW, maka ketika itu kita orang yang berjaya dan orang yang bertuah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi SAW, afdalu lakum indal atwalukum ju' wa tafakkuru aw afdalukum ila Allah. Dan sabda Nabi SAW. Jadi sekarang dulu, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan segala bentuk yang kita buat, yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan menjadi ibrah pengajaran pada kita apa yang disebut oleh ulama dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. اللهم صل على اسم محمد وعلى اسم محمد. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجميل العافيه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على اسم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى